Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam ukhwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Syuarin, penulis buku hadis-hadis sahih terbukti masa kini, yang bersama kita di Kuliah Maghrib pada malam ini. Yang berusaha Puan Hajiah Rosniyati Mansur bersama tim pengurusan Gubernur Iman, yang dirahmati seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang sudi mengimarahkan kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadil Dr. Ashraf bin Haji Syuarin. Alhamdulillah, segala puji bagi syukur, segala puji dan syukur dirafakkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Kita dapat lagi berada di Taman Ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati, tambah ilmu kita dan kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan sempurna. Bagi memohon keberkatan majlis kita pada malam ini, mari sama-sama kita membaca ummul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan kita berada di halqah ilmu pada kuliah maghrib pagi ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Haji Syuarin dengan buku hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Tajuk kita pada malam ini ialah di muka surat 181, Komuniti Pencinta Rasulullah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kasih pada bonda pemula bicara pengurusi majlis ilmu pada malam ini, Bonda Rosniyati selaku pengurusi Gubernur Iman dan seluruh pimpinan Jabatan Kuasa Gubernur Iman dan seluruh yang hadir pencinta ilmu yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung lagi berdasarkan buku ini, ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitan tentang nilai agama, bagaimana komuniti pencinta Rasulullah. Komuniti pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang dirahmati Allah, kita lapangkan dada. Ini tak banyak dah tajuk yang tinggal daripada buku ni. Sebelum kita mengakhiri buku ni, mudah-mudahan yang kita dah lalui sesuatu insya-Allah yang akan menjadi panduan pedoman kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan dua perkara, dua benda ini. Kitab Allah, Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan manusia adalah merupakan tanda belas kasihan Allah.
tanda belas kasihan Allah, Allah datangkan Nabi SAW sebagai pedoman kepada segenap makhluk. Sebagaimana ingatan Allah, cuba tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maksudnya rahmat Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya apa dia? Kasih sayang Allah. Allahu akbar. Yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amalan utama dalam ajaran Islam. Yang sedemikian itu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti nyata cinta Allah. Manusia yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan sentiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hidup dalam kehidupannya. Manusia yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu menjadikan baginda sebagai teladan hidup. Itu tanda cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan apa yang Nabi tinggalkan, cara hidup Nabi, pedoman daripada ingatan-ingatan itu sebagai teladan dalam setiap gerak kehidupannya. Manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita berada pada bulan Rabiul Awal dah. Ini masih awal-awal lagi. Bukan bermakna Rabiul Awal baru ingat Nabi, tiba Maulidul Rasul, kelahiran Nabi, baru kita ingat tadi kelahiran Nabi. Habis tu kita lupa. Tidak. Sepanjang kehidupan kita, inilah pedoman kita, inilah panduan kita. Bagaimana manusia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Para sahabat adalah orang yang terkehadapan dalam merealisasikan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga serta harta mereka demi membuktikan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran sahabat Nabi. Bagaimana dia mengorbankan untuk bersama dengan Nabi, dakwah Nabi, peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta, jiwa, raga dan segala-galanya. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara bukti kecintaan para sahabat kepada baginda adalah sikap Zaid ibnu Ad-Sinah pada ketika ditawan kaum musyrikin Mekah. Tatkala itu Zaid dibawa ke tiang gantung dan untuk dibunuh. Para pemimpin musyrikin berkata kepadanya, "Wahai Zaid," ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari, "Wahai Zaid, kami akan bebaskan kamu dan memberi kamu wang berlimpah dengan syarat kamu dapat membawa Muhammad untuk menggantikan tempat kamu sekarang agar kami memenggal lehernya." Maka dengan tegas Zaid menjawab, "Demi Allah, lebih baik aku mati daripada harus aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk benda tajam walaupun hanya sebatang duri." Ucapan tegas Zaid ibnu Ad-Sinah itu membuatkan para musuh Islam tercengang lalu berkata, "Aku tidak pernah menemui seseorang mencintai orang lain seperti cinta para sahabat Muhammad kepada Muhammad." Allahu Akbar. Hari ini kita mengaku cinta pada Nabi hanya sekadar di mulut. Bagaimana cara kita, pengamalan kita, sunnah Nabi, kita buat tidak? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, dia melihat apa yang kita buat hari ini, dia mengaku tidak kita sebagai umat ni? Dia sayang kita atau tidak? Hari ini kita nak benar-benar Nabi beri perhatian kita di akhirat, yang akan bantu kita di akhirat nanti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya bagaimana kecintaan kita. Selawat, salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali kita lafazkan? Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama bagaimana tarikh hari kelahiran Nabi untuk kita imbau kembali bagaimana Allah sayang pada hamba-Nya, pada umat-Nya. Pada hamba-Nya datangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, sebagai contoh, sebagai role model tentang kehidupan atas dunia. Dan dalam hadis yang lain, Umar Al-Khattab pernah berkata, hadis riwayat Al-Bukhari, "Satu ketika aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, sungguh engkau adalah insan yang jauh lebih aku cintai daripada segala sesuatu, kecuali daripada diriku sendiri." Rasulullah berkata, "Tidak, demi Allah, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri."
Maka aku berkata, demi Allah, mulai detik ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ini kata-kata Sayyidina Umar dan membuatkan Nabi berkata begitu juga. Sayyidina Umar dulu sebelum masuk Islam, dia benci sangat-sangat kepada Nabi SAW. Bila dia dah masuk Islam, subhanallah, satu kekuatan pada Islam. Jadi kita muhasabah sama-sama bagaimana hidayah itu milik Allah. Allah berkehendak sesuatu, Allah akan subhanallah kun fayakun. Akan berkata kun, maka jadilah. Ni ganas macam mana, bengis macam mana Sayyidina Umar bila masuk Islam, subhanallah. Dulu benci pada Nabi, hari ini sangat-sangat sayang pada Nabi SAW. Itu sebab kita mengasihi Allah dan Rasulullah, mengatasi segala-galanya, itulah peringkat iman sebenarnya. Hari ini bagaimana kita duk sayang bini kita, suami kita, anak-anak. Bagaimana Allah itu yang utama, Nabi SAW juga. Juga sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari juga, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga menjadikan aku lebih dia cintai daripada ibu bapanya, anaknya dan seluruh manusia. Saya ulang balik, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu. Maksudnya tak lengkap iman kita. Sehingga menjadikan aku, kata Nabi SAW, lebih dicintai daripada ibu bapanya, anaknya dan seluruh manusia. Allahu Akbar. Kita muhasabah sama-sama. Iman kita bagaimana sebenarnya? Bagaimana kecintaan kita pada Allah? Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Dan hadis yang lain riwayat Tirmizi, Rasulullah juga bersabda, seseorang pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Di akhirat nanti, hari kiamat, bagaimana seseorang tu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Hari ni kita duk sayang sangat-sangat suami kita, nanti bangkitlah dengan suami kita. Kita sayang bini kita, anak-anak kita, itulah nanti dibangkitkan. Tapi kena meletakkan, kita akan dibangkitkan bersama orang yang akan bantu kita, beri syafaat pada kita. Siapa dia? Rasulullah SAW. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala yang utama. Realiti sejarah menyatakan bahawa ramai para sahabat Rasulullah SAW yang rela mengorbankan nyawa mereka demi keselamatan baginda dalam menegakkan risalah Islam. Sungguh pun demikian, Rasulullah SAW lebih mencintai umatnya yang cinta kepadanya selepas pemergiannya baginda ke alam baka. Bermakna Nabi lebih suka orang yang tak pernah jumpa dia, bukan di kalangan sahabat, tapi lepas ketiadaan dia mencintai Nabi SAW. Sebagaimana kenyataan Abu Hurairah radhiyallahu an berikut dalam hadis riwayat Muslim. Satu hari Rasulullah SAW berucap kepada para sahabat, aku merindui dan sangat ingin melihat saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai utusan Allah? Rasulullah menjawab, ya, kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah mereka yang belum lahir ke muka bumi ini. Para sahabat bertanya, bagaimana cara Tuhan mengenali mereka yang belum hadir di muka bumi ini, wahai utusan Allah? Sahabat tanya balik. Rasul SAW sebaliknya bertanya, apa pendapat kamu jika ada seseorang yang mempunyai kuda berwarna putih di antara kuda-kuda yang berwarna hitam? Bukankah dia dengan mudah dapat mengenalinya? Para sahabat menjawab, sudah tentu, wahai utusan Allah. Rasul berkata lagi, mereka akan datang dengan wajah penuh cahaya oleh sebab wuduk, taharah yang mereka kerjakan dengan sempurna, dan aku akan menanti mereka di telagaku. Bermakna Nabi boleh kenal sebelum Nabi meninggal. Maksudnya Nabi dah meninggal, ada orang sayang cinta Nabi, ikut Nabi SAW, Nabi boleh kenal daripada wuduk dia, daripada taharah dia, cara dia bersuci, yang jaga solat. Nabi tunggu dekat telaga. Itu umatku, subhanallah. Hari ini kita muhasabah sama-sama. Kita sempurnakan cara kita berwuduk, kita sempurnakan ibadah solat kita. Di sebalik itulah tanda kita umat Nabi SAW. Nabi boleh kenal. Nabi buat perumpamaan, kuda yang hitam tiba-tiba ada satu kuda putih, boleh tak kita kenal? Boleh. Macam itulah gambaran dia. Allahu Akbar. Jadi semua yang dirahmati Allah, saya sebut balik, kita berada di zaman fitnah. Zaman yang penuh, subhanallah, mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Dan orang yang boleh jaga solat dalam keadaan suasana, tak ada suasana orang jaga solat, dia boleh jaga, itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita muhasabah sama-sama, renung, bukan tuding jari pada orang lain, tapi tengok pada kita. Bagaimana nanti di akhirat, kesan daripada wuduk tu akan nampak.
Jadi kita sempurnakan benar-benar. Wajah kita ni benar-benar ni terus. Rata benar-benar. Tangan kita lepihkan dengan ala kadar. Rambut kita ni, kepala kita seluruhnya. Biar nampak seolah-olah seluruh diri kita bercahaya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama. Ni nak cerita orang gambaran yang mencintai Nabi, apa tanda dia. Tadi mencintai Allah dan Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita renungi realiti kehidupan umat Islam di era moden kini. Perkembangan kehidupan kaum muslimin menunjukkan tren positif dan menggembirakan. Yang sedemikian itu, banyak kelompok-kelompok pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di berbagai penjuru dunia. Antara mereka ada yang bentuk organisasi mengkaji hadis-hadis Nabi atau jemaah selawat Nabi, himpunan selawat. Subhanallah, ni masuk Rabiul Awal ni banyak. Kedah berselawat, Selangor berselawat. Dan insyaAllah saya pun di sini di Bukit Kapar, minggu depan ni kita akan anjurkan Bukit Kapar berselawat. Allahu Akbar. Bermakna apa? Maupun pusat-pusat pengajian sirah Nabawi. Di antara mereka ada pula yang membentuk lembaga kewangan untuk ibadah haji dan umrah agar dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Allahu Akbar. Kalau kita tengok di Masjid Nabawi, ramai. Itu sebab kadang kita muhasabah, hebat dalam keadaan kita ziarah Nabi. Tapi cuma kita kena muhasabah balik, kena jaga adab. Di hadapan makam Nabi kadang tak beradab, sibuk duk selfie, sibuk duk ambil gambar, sibuk duk buat konten dan sebagainya. Na'udzubillah. Bukan nak meraih perhatian Nabi, tapi lebih nak meraih perhatian untuk konten, untuk orang lain, dan seolah-olah kita ketepikan kita berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hilang adab dan sebagainya. Na'udzubillah. Antara mereka ada yang membentuk lembaga dakwah untuk mengajar masyarakat nilai-nilai as-sunnah serta menjadi pionir penerapan syariat Islam, dan di antara mereka ada yang mendirikan halaqah kajian sunnah secara intensif dan berkala, serta mengadakan daurah-daurah sunnah nabawiyah. Mudah-mudahan buku ni saya susun daripada ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa kepada kita kecintaan pada Nabi, dan kita ambil ingat apa yang Nabi beri ingat. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri ingatan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, isyarat tersebut kita renung balik kemunculan kelompok pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, yang paling cinta kepadaku di antara umatku adalah orang-orang yang hidup sesudahku. Ramai di antara mereka yang ingin melihatku berkunjung ke pusaraku walau harus mengorbankan keluarga dan harta benda. Kita nak sampai sana, apa yang kita buat? Kita kumpul duit. Kita pergi jauh beribu-ribu batu, naik flight dan sebagainya. Allahu Akbar. Ni gambaran ni. Maka sungguh beruntung manusia yang memiliki cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata dalam hadis riwayat Al-Bukhari, satu hari ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah mengenai hari kiamat. Wahai Nabi Allah, bilakah kiamat akan terjadi? Rasulullah bertanya kembali kepadanya, apa yang telah kau persiapkan menghadapinya? Lelaki itu menjawab, wahai Nabi Allah, sejujurnya aku belum mempersiapkan diriku dengan salat dan puasa yang banyak. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya daripada lubuk hatiku yang paling dalam. Rasulullah berkata, seseorang akan berkumpul bersama orang yang dicintainya dan kau akan bersama yang kau cintai. Lebih lanjut, Anas ibn Malik mengatakan, sungguh kami para sahabat tidak pernah merasakan kebahagiaan melebihi rasa bahagia kami apabila mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan berkumpul bersama orang yang dicintainya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah, kita cuba wujudkan belum terlambat selagi ada kehidupan ini. Kita perbetulkan hati kita, kita pusatkan kecintaan kita hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sebut banyak-banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pepatah Arab ada sebut, man ahabba syai'an kararan zikruhu. Man ahabba syai'an kararan zikruhu. Barang siapa yang cinta akan sesuatu, dia akan sebut kararan zikruhu, berulang-ulang disebut. Dia berulang-ulang disebut. Selawat inilah kita kena ulang-ulang. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling pendek.
Ni dalam sehari cuba saya pimpin grup selawat daripada Yayasan Restu Shah Alam, ada banyak lagi ustaz-ustaz kan. Kita hari-hari kita kena hantar, seorang tu kena 1,000. Mula-mula rasa terpaksa, lama-lama kita jadi biasa. Kita biasakan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Antara bentuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak berselawat. Renungkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam hadis Nabi, hadis riwayat Ibnu Hibban, selawat kamu kepadaku adalah merupakan pengawal bagi doa kamu, perolehan keredaan Tuhan kamu serta pembersih amal-amal kamu. Allahu akbar. Apa dimaksud bila kita berselawat? Kata Nabi, selawat kamu kepadaku adalah merupakan pengawal bagi doa kamu. Pengawal, doa tu dipimpin melalui selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peroleh keredaan Tuhan kamu, Allah redha dengan perbuatan kita tu serta pembersih amal-amal kita. Allahu akbar. Kita tak nak doa kita kosong, kita tak nak amal-amal kita kosong, kita tak nak Allah tidak redha. Melalui selawat inilah subhanallah ada pengawalnya, ada keredaan Allah sampai. Begitu juga kebaikan-kebaikan kita dalam keadaan mudah-mudahan sandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai. Kita berhenti kejap, kita dengar seruan azan insya-Allah. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Memang tak dengar suara. Azan tadi kita berhenti sekejap, saya dengar di sini. Mungkin di tempat ibu-ibu semua yang dirahmati Allah dengar azan. Bila kita dengar azan inilah peluang untuk kita sahut dan peluang untuk kita perbanyakkan doa. Saya nak sebut seluruh yang dirahmati Allah. Bila kita bicarakan satu kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita banyak-banyak muhasabah. Bagaimana susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni ikon yang sangat-sangat hebat, yang perlu kita contohi, yang perlu kita jadikan ikutan. Bila tiba Rabiul Awal ni, ini proses untuk kita banyak-banyak muhasabah. Bukan hanya kita sibuk, bukan hanya kita hebat dengan ikuti program-program selawat ni, berselawat di mana pun, tapi kita menolak sunnah Nabi, kita menolak ajaran Nabi, kita tak baca Quran, tak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita duk puji Nabi tapi kita tak ikut. Bermakna kita keseluruhan apa yang Nabi buat ni kita ikut.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita kata kita cinta Allah, fattabi'uni. Nabi kata ikut aku. Ikut cara aku. Di sebalik itulah akan menyampaikan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Akan menyampaikan kecintaan Allah, kita akan diampunkan dan sebagainya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, hadis yang lain, Nabi SAW juga berpesan kepada umatnya, sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali. Dan digugurkan 10 kesalahan. Digugurkan 10 kesalahan dosanya. Serta kelak ditinggikan baginya 10 darjat tingkatan di syurga Allah. Allahu Akbar. Kita dengar baik-baik, saya ulang balik. Sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat baginya 10 kali. Bermakna kita akan diredai, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Digugurkan 10 kesalahan dosa, serta kelak di akhirat nanti kita ditinggikan. Yang ditinggikan darjat, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita muhasabah sama-sama. Yang tadinya orang yang berselawat, dia dapat kawalan. Kawalan doa tu direct pada Allah. Di sebalik permintaan kita tu, dibawa bersama dengan barakah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat redha daripada Allah dan sebagai pembersih amal-amal kita. Maksudnya amal-amal kita ni Allah redha, Allah terima. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Benar, kenyataan hidup di zaman moden kini, walau kemajuan teknologi maklumat IT telah menyentuh semua dimensi kehidupan kaum muslimin, namun hal tersebut bukan satu halangan bagi berkembangnya kelompok jemaah pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan teknologi maklumat untuk menyebarkan ke seluruh pelosok dunia ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Hari ini zaman canggih, kita gunakan kecanggihan ini dengan kebaikan. Kita sampaikan apa yang Nabi sampaikan. Kita kembang-kembangkan. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, lebih daripada itu, tidak sedikit di antara para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rela mengorbankan jiwa dan raga serta harta mereka demi mempamerkan, membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditaja mana-mana program, contoh majlis ilmu ni, Gubernur Iman buat platform ini sebagai tanda kecintaan. Kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebarkan apa yang daripada kalam Allah Al-Quran, begitu juga daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatan hadis dan sebagainya. Wallahu alam, selesai satu tajuk daripada tajuk ini. Saya mohon maaf agak kurang sihat sikit, sakit kepala, ada migrain dan lebih daripada itu. Jadi saya buka dulu, ada soalan, silakan. Minta maaf saya batin. Silakan jemaah, jika ada soalan. Mungkin platform ni, Gubernur Iman dia boleh wujudkan kumpulan selawat. Ada satu grup WhatsApp, bukan cerita lain, tapi cerita hantar. Contoh macam saya dekat Serestu, nombor saya nombor 1. Bila dah sehari tu 1, right. Nombor 2, sambung nombor siapa tu, right. Dan Ada, sampai pukul 10, ada dah. Alhamdulillah, hebat. Satu hari 1000. Satu hari 1000 seorang. Ya. Alhamdulillah. Berapa ramai ahli yang ada? Setakat ni berapa? Boleh tambah lagi lah. InsyaAllah. Tak apa, teruskan insyaAllah. Ada soalan? Saya minta maaf. Kuliah malam ni tak payah bayar saya apa-apa. Tak payah bayar Sebab singkat, saya tak apa sihat malam. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya kita selawat Ustaz, tapi kita tidak menghayati sekadar selawat di mulut, macam mana tu Ustaz? Teruskan, lama-lama akan ada penghayatan, lama-lama akan ada kesan ketenangan. Kita benda ni kita lalu je. Macam sembahyang kan, kadang kita sembahyang, tak khusyuk. Kita cuba cari, teruskan. Ini bagaimana Nabi SAW, Nabi bagi tahu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia mengadu seseorang, dia pencuri, dia perompak, teruskan solat. Di sebalik itu lama-lama. Macam itulah selawat juga. Kita lama-lama akan ada ketenangan, lama-lama akan bekas kecintaan, lama-lama macam saya cakap tadi, mula-mula rasa macam terpaksa, lama-lama akan jadi biasa. Bila kita tak buat, kita akan rasa satu kekurangan. Allahu Akbar. Akan ada
rasa kekurangan. Allah A'lam. Mudah-mudahan menjawab. Teruskan. Lagi dipersilakan jika ada soalan sebelum Ustaz undur diri. Ustaz tak sihat sangat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. silakan Mira. Ustaz, Allah uji Rasulullah ni, rasanya Rasulullah adalah orang yang paling hebat diuji kan. Berbanding dengan kita, ujian kita apalah sangat kan. Sebab itulah Allah sangat sayangkan Rasulullah. Setiap kali Rasulullah diuji, Rasulullah lulus dengan ujian tu. Berbanding dengan kita, kadang-kadang kita gagal dengan ujian kan. Ustaz, Silakan. adakah kerana kecintaan kita pada dunia ni, hati kita ni, kita susah untuk rasa cinta tu kepada Allah dan Rasulullah tu melebihi cakap ahli keluarga kita sendiri kan. Kita tak sampai ke tahap tu. Adakah kerana hubungan kita dengan Allah tu sangat lemah ataupun kita tak betul-betul mengenali Allah, ma'rifatullah tu Ustaz? Cantik soalan tu. Nabi SAW kekasih Allah. Tapi kenapa ujiannya banyak? Kekasih lagi dibagi ujian. Kekasih lagi diduga. Nabi sedangkan confirm masuk dalam syurga. Maksum terhindar daripada dosa. Tapi masih lagi ibadah. Sebab apa? Di sebalik gambaran itu. Pedoman Nabi itulah sebenarnya Allah nak gambarkan untuk kita contohi. Nabi walaupun orang yang hebat, orang yang Allah sayang, tapi masih lagi dalam keadaan ujian yang berat, tapi ibadahnya hebat, sangat-sangat hebat. Dan kita hari ini, Allahu Akbar, ujian kita dengan benda yang kita lihat, dengan benda yang menampakkan kita. Saya belajar dengan orang buta kan. Baru-baru kita bawa jemaah Makkah buta, budak tu umur 11 tahun, subhanallah. Dia boleh cakap, dia kata dia tenang, dia rasa bahagia buta ni. Allah Akbar, dia rasa bahagia dengan kekurangan ni. Sebab apa? Allah dah tutup daripada nampak cinta dunia, dia kata. Allah Akbar. Jadi kita banyak-banyak muhasabah bila sebut cinta dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta dan anak-anak ini perhiasan dunia. Bila sebut perhiasan dunia, kadang kita sibuk dengan ni. Sedangkan tadi hadis Nabi, barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi SAW, lebih daripada segala-galanya, Allahu Akbar, itu iman yang sempurna. Bermakna apa? Kita kena banyak-banyak muhasabah diri, kita kena belajar sesuatu, kita kena sedar benar-benar hidup kita ni, kita jadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada keduniaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk jadi hamba kepadaku, kata Allah. Kita ni banyak hamba dengan dunia. Banyak hamba dengan kebendaan. Banyak hamba kepada anak-anak. Anak-anak tu untuk didik, bukan kita jadi hamba kepada dia. Layan dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Ada aturan-aturan di sebalik gambaran itu. Jadi apapun daripada ingatan yang bertanya tadi, bukan pertanyaan, tapi ingatan kita sama-sama untuk kita, Allahu Akbar, sisa hidup yang ada inilah kita perbetulkan, kita jernihkan, kita murnikan, kita pusatkan. Tujuan kita adalah cinta kepada Allah yang utama. Dan cinta kita kepada Nabi SAW yang bawa kepada contoh cara hidup ni yang sangat-sangat hebat. Allahu Akbar. Itu sebab Nabi bukan dosa. Bukan ada dosa, bukan dosanya banyak. Bila dia uji, kadang kita sebut, oh kita ada dosa, nak gugur dosa. Tapi di sebalik itu, ujian Nabi adalah untuk angkat darjat. Untuk angkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara langsung juga sebagai ingatan kepada umat ini. Allahu Akbar. Nabi di offer dengan harta, Nabi di offer dengan dunia, Nabi di offer macam-macam. Tapi Nabi tak pilih tu. Macam mana perjalanan Isra' Mi'raj Nabi. Bagaimana dalam keadaan Nabi disuruh buat pilihan sama ada susu dengan arak. Tapi Nabi milih susu. Satu gambaran fitrah.
Tapi kalau anda pilih arak, itu sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang melupakan kita. Allahu Akbar, pemikiran yang tak waras dengan dunia ni, mabuk dan sebagainya. Kalau kita renung dalam surah Al-Waqi'ah, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Orang-orang yang duduk dalam syurga diberi minum arak, tapi arak yang tidak memabukkan. Itu sebab semalam saya ada bicara di TV Al-Hijrah yang cerita pasal emas, orang yang infak dengan emas, bagaimana emas tu, material emas tu nanti juga adalah subhanallah hadiah kepada penghuni-penghuni syurga. Bagaimana emas kat dunia kita boleh dapat? Ada tak? Adakah kita dapat juga emas di akhirat? Apa yang kita cagarkan atas dunia? Benda dunia inilah yang kita sayang, tapi bagaimana kita cagarkan untuk perjuangan agama, untuk merendahkan diri kita dengan dunia ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab insya-Allah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tak ada buat infak beras lagi ke Ustaz? Ada, ni kita Ada. tengah berjalan. Oh ya. Saya buat repacking semula beras. Berbanding di pasaran 40 lebih harga 10 kilo. Kita jual 35 beras import. Dan bila beras mahal kita dapat ambil sikit, dan subhanallah bila beras mahal hari ni sahaja lebih kurang dapat dekat 5-6 mak tafiz minta, Ustaz tolong. Saya kata ya. Saya kata dulu beras murah ni kadang-kadang bila tak ada orang infak kita sendiri infak, tapi ni agak terbatas, sangat-sangat mahal. Jadi kita buka juga, kita setiap malam Jumaat kita akan jemput Muhammad Tafiz, rumah-rumah anak yatim, datang di kapal ni ambil beras. Jadi kita offer, siapa yang nak taja silakan. Saya sebut balik Nabi SAW, dia mengutamakan orang lain berbanding keluarga dan diri dia dalam dia bantu orang bagi makan ni. Sampai buka tudung saja. Contohlah dia dekat rumah dia tak ada makanan. Ada tak makanan untuk aku hari ni? Kalau tak ada aku berpuasa, ni kata Nabi SAW. Jadi yang bertanya tadi, kita akan ada buat infak. Mungkin nanti saya share poster berkaitan beras dan sebagainya insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada lagi soalan? Saya minta maaf, agak sakit sangat kepala. Kita berhentilah Ustaz kan. Sambung minggu depan insya-Allah. Saya minta maaf semua ya. Mohon doa. Ustaz. Mohon doakan saya. Kita akan jumpa lagi panjang umur insya-Allah. Minta maaf saya batin. Mudah-mudahan Allah beri sesuatu kemudahan di sebalik ujian ini. Dosa saya banyak. Allah bagi sakit selalu kan. Allah alam. Minta maaf saya batin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz lagi. Ustaz ya. Ya Allah, berkatilah perhimpunan kami pada malam ini ya Allah. Pandanglah diri kami ini dengan pandangan rahmat-Mu, pengampunan-Mu ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, tolong gugurkan ya Allah. Dosa ayah ibu kami tolong ampunkan ya Allah. Ahli keluarga kami, seluruh yang menadah tangan saat ini ya Allah. Dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan baki-baki sisa seumur kami ketaatan pada Engkau ya Allah. Bukan dosa dan kelalaian kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Jadikan kami benar-benar baik, benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, bukan pura-pura baik, munafik dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan pada seluruh kehidupan kami, kebaikan pada akhirat kami nanti ya Allah, dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Jadikan ya Allah kecintaan kami benar-benar pada Engkau dan benar-benar kepada kekasih Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Matikan kami husnul khatimah, jangan matikan kami su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minta maaf banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nanti poster, Ustaz bagi poster beras tu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Untuk beras, untuk infak beras. Nanti kita minta tak bagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Semoga Ustaz cepat sembuh. Ustaz tak sihat. Ustaz migraine. Sihat, dia dah balik. Ustaz tak sihat malam ni, dia apa ni, ada migraine. Yang nak Ustaz dia di pondok dia dulu kan ada dah bagi kan iklan tentang apa infak beras ke infak apa ni ke pondok Ustaz.
Kan ada nanti pihak admin nanti letak dekat WhatsApp group balik iklan tu untuk yang mana yang nak infak. InsyaAllah. Kuliah kita seterusnya pukul 9.15. Kita ada setengah jam lagi, bolehlah yang nak solat isyak dulu. Kita tak tutup link ya, link terus kita buka. Puan Pengusi Rosnianti Mansur ada ke? Ada. Terus. Ada. Hari tu kita Kenapa? ada cadang-cadang nak pergi melawat dekat tempat apa tu? Ustaz Suarin punya tempat tu tak jadi ke? Nanti kita besok kami akan buat perbincangan. Nanti akan beritahu Puan lah. Puan lah. Buat Kita tahuan jangan insyaAllah. pendek sangat masanya beri. Supaya ada adik-adik kita dapat meluangkan masa bersama kan? InsyaAllah. Terima kasih Kita atas berkirbat, cadangan. nak apa semua, nak infak, nak makan bersama mereka semua di sana kan? Macam tu lah. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Sama. Tentang apa benda ni musibah. Dan yang kedua tentang diperintahkan kita ucap takziah. Mungkin ada di antara kita yang tidak tahu hukum-hukum berkenaan takziah. Alhamdulillah malam ni dapat tahu lah. Baik. Takziah ni apa benda? Takziah ni ialah ucapan kepada orang yang ditimpa susah. Sama ada susah itu atas diri Makan atau susah itu di atas tuan, atau susah itu di atas harta. Maka kita ucap takziah kepada dia. Kita yang tukang ucap ni orang senang, orang yang tidak berlaku musibah. Ramai orang salah faham, dia kata takziah dia ni orang kafir. Dia kata budaya orang kafir salah tu, dia tak bergaji. Bukan, itu sunnah Nabi SAW. Macam kata menyembah Allah. Dulu ada bunyi suara-suara sumbang. Dia kata tak boleh kita kata sembah Allah. Apa tak boleh? Sebab semua orang kata bukan sikit. Buatlah banyak. Kawan-kawan doya juga. Kawan tak pun tak gaji. Sembah ni lah yang orang Islam pakai. Orang kafir ambil kemudian. Turunkan Nabi Adam, tidak ada berlaku kekafiran di bumi ini. Bila berlaku kafir sebabkan dia, zaman Nabi Nuh baru berlaku sebabkan dia. Sebelum tu semua menyembah Allah. Sebab tu makna la ilaha illallah, makna apa? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Maka dia bukan orang kafir. Amalan Islam, sunnah Nabi dan Nabi galakkan. Sehingga ulama-ulama jumhur majoriti yang berpendapat hukumnya wa yusannu disunat. Bila berlaku kematian, berlaku kerosakan, berlaku musibah banjir besar, rumah terbakar, ucap takziah. Cuma biasa kita ucap takziah ini kematian. Apa tujuan kita ucap takziah? Untuk meringankan rasa dan beban orang yang ditimpa. Contoh, kalaulah dia tu mati, dia mati. Dia sedih tau. Sangat sedih lah. Mati bini, mati anak. Maka ucapan takziah ni, tujuan dia nak suruh kurang sedih. Apa hal lagi? Dia ada tujuan. Apa tujuan? Kurang sedih. Atau hilang sedih. Tujuan. Kita nak buat apa? Biar tahu tujuan. Macam sirang air kubur.
siram air di kubur, hukumnya boleh, harus. Mari, hukumnya harus. Tapi belajar dulu ngaji. Apa tujuan? 3 sebab. 3 sebab ni kalau pun siram kubur, apa siram kubur? Sebab salah satu dari 3 ni, betul. Sebab lain, tak betul. Dia ada tujuan. Ni orang pergi Mekah ni, apa tujuan? Dia tidak tahu tujuan ada orang ikut dia cek. Sudah kerja dah lah. Tengah lagi. Apa tujuan? Ini masuk ke baru, berapa tak masuk? Apa tujuan? Tahu dah. Gitu lah. Tujuan ucap takziah supaya kalau bersedih jadi kurang. Lagi. Kalau jadi masalah bertuasa, kecewa dan sebagainya, untuk meringankan perasaannya. Apa? Contohnya kalau kematian, semoga Allah memberikan anda kesabaran. Takziah. Okey? Maka tidak mungkin mana-mana orang beriman yu'azi akhahu yang memberi ta'ziah, ucapan ta'ziah kepada saudara dia. Saudara sini penting pada agama, bukan saudara nasab. Biar tak ada kena-mengena pun orang pun 10 mati mau. Kita atau wasat ucap ta'ziah, boleh pahala. Kita telah melakukan satu sunnah. Orang Kuala Lumpur, anak bangsa kita kenal kat Facebook ke? Dia kata abang saya meninggal dunia semalam. Kita pun kata semoga Allah memberikan kamu kesabaran. Semoga Allah memberi keampunan kepada si mati ataupun jenazah simpulan dan sebagainya. Itu bagi perbuatan nak suruh orang kurang sedih. Dapat pahala. Apa balasan ini? Dalam hadis ini Nabi kata illa kasahullah azza wa jalla min hulalil karamah yaumil qiyamah. Siapa yang ucap ketika kematian atau musibah, dia kata semoga sabar, semoga diberi pahala, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik, atau semoga Allah ampunkan bapak kamu, atau semoga Allah beri keampunan kepada adikmu yang meninggal semalam. Dia panggil takziah lah tu. Siapa ucap gitu? Kasarullah, Allah akan beri pakai dia min hulalil karamah, daripada perhiasan yang penuh kemuliaan. Maksudnya kata ulama, pakaian. Bila? Yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Bukan mendekat hari kiamat. Bila pakai pakaian surga, maknanya masuk surga ke masuk neraka? Dia jawab betul kan? Berapa hari dia jawab? Bila Nabi kata akan diberi pakaian kemuliaan hari kiamat, mana masuk surga ke masuk neraka? Masuk surga? Apa? Tak ada. Kerana ada kadang-kadang Nabi kata balasannya surga. Ada kadang-kadang Nabi kata balasannya bidadari. Tak sebut syurga. Bukan boleh bidadari bagi dunia. Tak ada apa-apa. Tak. Mana masuk syurga. Kalau ada hadis kata diberi pakaian syurga, mana masuk syurga. Akan diberi emas yang banyak sebesar bukit pada hari kiamat, mana masuk syurga. Kalau masuk neraka, tak boleh benda gitu. Untuk ramuan dia kena goreng. Apa? Kalau tak kena goreng, kena beli 2 keping jaket. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Ada 2 keping jaket ni, tak kena goreng. Sekarang lagi. Hari kiamat, orang beriman yang ada iman tadi. Amal tak ada. Jika tak dapat keampunan Allah, tak dapat syafaat lagi, masuk neraka juga. Walaupun dia mucak 2 kali masuk. Ini sabit dalam hadis-hadis sabit. Cuma tidak kekal. Berita baiknya tidak kekal. Waktu budak-budak kisah, kita walaupun kisah dah semayang bau, dengar tahu tak kamu masuk neraka, tak kekal. Adalah 50,000 tahun kena bakar. Lepas tu tubik lah gambar-gambar. 50,000 tahun. Siapa sini nak duduk 50,000 tahun lagi? Kita api yang kita guna ni sekarang ni wak bakar, wak panggung lebih rumah. Lagi. Api tu 70 kali ganda lebih sejuk dari api dia. Nabi sebut dalam sebuah hadis, narukum hadza
api yang kamu guna di atas dunia ni, juz'un min sab'ina juz'an dari yaumil qiyamah, hanya satu juzuk saja daripada 70 juzuk kepanasan. Dalam hadis yang lain, jikalau ahli neraka yang sedang kesal bertepik melolong dalam neraka kesakitan, diletakkan ke dalam api dunia, semua ahli neraka akan tidur lelap di dalam sejuk yang dimiliki. Kita api dunia dah tangkap. Kita tak apa, kita nak semayang, kita curi, kita minum agak, kita kisah pun, ada 5,000 tahun duduk dalam api, kosyo. Kalau 5,000 tahun kaki balik, Ustaz Mustafa Watakat di S5, mungkin hijau sampai merah esok, saya nak kain kuat kalau ada duduk kejap. So lama, 5 saat. Dengan saya esok kat IC. 5 saat, tak ada kulit punggung tu baik tulang habis. Kalau hidup tidur negak, 8 bulan. Itu baru esok, api tak tahu. Api dalam blok tu, api dengan ke bayang. Okay. Jadi kalau kita nak ucap takziah, kamu orang salah ucap. Dia ucap apa ni? Dia kata takziah. Banyak dalam Facebook, dalam TikTok, dalam Instagram, monogram, kilometriko. Kawan dia tulis, duka cita dimaklumkan. Nenek saya meninggal semalam. Contoh kan, kawan-kawan Facebook dia buat sebut. Takziah. Kalau dia tulis takziah saja tidaklah salah. Tapi kalau dia tak nafas, itu satu kerugian. Sebab takziah bukan tulis takziah. Takziah ni kita tulis isi takziah itu. Semoga Allah memberi kesabaran ke atas keluarga, atas kehilangan ini. Itu bawa bagi takziah. Faham lagi? Kalau tulis takziah saja, tak ada maksud. Macam semayang. Semayang ni, dah takbir dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar yang kita sebut. Kat takbir. Dapat orang suruh takbir. Itu nama dia. Al-Musamma yang diberi nama Allahu Akbar. Kalau kita takbir dengan takbir, tak usah semayang. Tu imam ada rapat sah, menasah, betul musuh. Tu imam pun tengok kiblat. Ini pun nama. Tapi nak al-musamma bi yang bernama Tuhan punya badan apa? Allahu Akbar. Bukan takziah. Semoga Allah mencurahkan kesabaran ke atasmu. Contoh, baru takziah. Tapi tak salah boleh takziah bukan salah. Cuma sebutlah. Sebutlah. Tak boleh tulis pun tak pun. Tulis takziah saja. Masih tulis tu sebut di mulut, semoga Allah memberi kesabaran ke atas keluarga. Contoh, bagi datang. Dia mula-mula ni kalau berlaku kematian, tak dia. Apa dia? Inna, istirja dipanggil inna, sekarang tak ada. Kamu apa? Kamu apa? 9 tahun. Mana dia jawab? Oh 90 dah jawab. Itu kadang-kadang budak-budak dia jadi tua. Orang tua jadi budak-budak. Sebab tu yang apa jadi imam orang tu tua. Tua mana? Tua dengan ilmu bukan bohong. Lepas tu anak cucu umur 7 tahun jadi imam. Toki 77 makmum. Tapi Toki jangan anda bertihak. Cucu 7 tahun basyek baca bertihak. Apa? Cucu jadi imam. Toki siratan labi. Begitu. Al-Tiblu bila ilmi syekhun. Anak-anak ada ilmu orang tua. Wasyaiku bila ilmi tiblu. Orang tua ada ilmu kanak-kanak. Orang pun 77 umur. Faham lagi? Jom belakang. Jadi dokti. Kalau anda jom. Padahal dokti dia hari-hari dia haji. Tak apa-apa.
Jawab hadis ini istirja. Sebut inna lillah. Apa boleh? Azab perang. Siapa bagi nama lambang kan? Ayah aku nama. Dia mau. Allah. Alhamdulillah. Kita berlaku musibah. Mati ke kebakaran ke banjir ke rokok sambung ke ataupun lipai hilang sekalipun, mula-mula inna lillah. Bila kita dah dengar orang kata Pak Mak meninggal mana, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nombor satu. Yang kita apa lagi Pak Mak? Bismillah. Masa Bismillah kau nak bayar. Bismillah kau nak pergi ziarah. Bila dapat tahu, kau tunjuk inna lillah. Tahu tu inna. Pukul 10 sampai rumah Pak Mak, jumpa keluarga dia turun. Nampak contohnya anak Pak Mak, baru tak. Inna lillah pula. Inna lillah. Alhamdulillah mula-mula mendengar. Alladzina idza asabakum musibatun qalu inna lillah. Orang-orang yang Allah puji, orang-orang yang bila berlaku musibah, segera mereka berkata inna lillah. Apa-apa, semoga Allah beri kesabaran ke atas kamu. Takziah. Okey. Apa? Faham apa makna takziah? Ada beberapa lafaz ucapan takziah yang diamalkan daripada zaman salafus saleh sampai sekarang. Antara ucapan-ucapan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan salafus saleh ialah a'zamallahu ajr. Okey. Lafaz takziah. Contoh, kita jumpanya anak si mati hari ini, a'zamallahu ajrak. Kata bahasa Arab, a'zamallahu ajraka, maknanya semoga Allah membesarkan pahala. Kenapa? Kerana tiap musibah orang beriman Allah beri pahala. Musibah itu apa? Musibah ini ma'asabal mu'min minal azab. Perkara yang tidak baik yang menimpa orang beriman. Orang panggil musibah. Satu lagi nak betul salah faham, kita orang Islam, orang Melayu kadang-kadang salah faham. Dia kata inna lillah untuk orang mati. Salah. Inna lillah bukan untuk orang mati, untuk musibah. Faham lagi? Apa musibah? Ma'asabal mu'min minal azab. Perkara yang tak boleh berlaku atas orang Islam atau orang mukmin. Sama ada kematian, sakit, kehilangan, kerosakan. Walaupun hilang benda yang kecil. Contoh hilang kasut. Dikira musibah. Tobek daripada sejil, tengok lepas hilang. Natang mana? Natang mana dah dipas jauh. Inna lillah dulu. Baik. Inna lillah. Tengok lipat hilang. Inna lillah. Apa kaitan lipat dengan inna lillah? Tengok makna. Inna sesungguhnya kami ni semua ni lillah milik Allah. Kalau kata selipar, hak cerah tangan, hak beri kena, tubuh badan aku milik Allah. Itu maksud dia. Jadi sampai masa Allah beri aku selipar, sampai masa yang ini. Sampai masa aku dapat, sampai masa hilang. Kerana apa? Kerana milik Allah. Tubuh aku milik Allah. Kalau kata selipar, kerja milik Allah, rumah milik Allah, semuanya milik Allah. Tanah milik. Benda milik kita, rasa budi-budi. Ada imam sini kan dia baca tak? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Imam sini baca tak? Ada? Budak ni. Benda mana? Kepunyaan Allah segala daripada 7 lapis lagi dan kepunyaan Allah belaka pada 7 lapis. Lagi. Jangan milik saja, anggap penuh. Anggap je. Dari mana? Dia faham. 7 lapis lagi milik Allah. Segala planet, Neptune, Zuhal, apa benda, Marek ke apa. Milik Allah belaka. Segala cakrawala, Allah belaka. Di bumi. Di bumi. Maka
bila berlaku kematian, inna lillahi. Kita kepunyaan Allah. Allah nak ambil bila-bila masa yang dikehendaki pasti akan. Nah, jadi tengok dipailah. Inna aku milik Allah. Allah kata sifat. Dan ni muka kita, muka bini kita. Hak apa? Muka bini kita tu hak boleh. Hak Allah kalau muka bini kita hak dia, takkan dia. Molek sama bila-bila. Ni molek kejap masih nikah gitu. Jangan main. 30 tahun lepas nikah. Jangan main muka. Kena molek. Kita tengok di mana muka. Macam anu tu. Pasal ini Allah Ta'ala mutaqayyir ala bitubah dengan kehendak Allah. Jadi bila dengar kematian, inna lillah, kami milik Allah. Bila Allah nak ambil fa'alul lima yurid, dia memang berbuat apa yang dia nak buat. Dia nak ambil nyawa ayah, nak ambil nyawa anak, nak ambil orang, nak ambil kerja, bukan dari. Maka kalau kita pergi rumah orang kematian atau kita tak pergi, kita telefon saja, tak boleh balik. Belakang kematian bagi besar ni, duduk di kopi faham, tak boleh nak balik. Kerja tak boleh cuti, telefon lah. Allah wa ajraka kepada waris ataupun isi rumah si mati. Faham lagi? Apa makna azama? Semoga Allah membesarkan ajraka pahala. Apa? Setiap orang mukmin Nabi janji dah, bila Allah susahkan, Allah balas. Tapi kalau Allah susah orang kafir, tak boleh pahala. Kerana Allah azabkan mereka kerana benci oleh Allah pada Allah bila dia sayang itu, dia uji. Dia uji susah. Orang yang paling Allah sayang, Nabi-Nabi. Kerana itulah Nabi paling susah, paling banyak kena uji di Allah. Yang paling betul kena uji di dunia ini, para Nabi. Jadi antara apa yang kita ingat lah, kita ingat orang mati, kita telefon, kita nak tulis dalam Facebook, nak atau Instagram, nak tulis ke WhatsApp, grup WhatsApp ke mana lah. Canggih ni kan. Tulis ke mana? Azamallahu ajraka atau kata terjemah Melayu, semoga Allah membesarkan pahala. Atau pahala kamu sekeluar. Pahala ini lagi wa ahsana ajraka. Semoga Allah memberi kebaikan atas musibah yang ada. Ya, panjang dapat nasib. Ada orang Allah jadikan rumah dia terbakar, dia tak balik kepada Allah, dia marah kepada Allah. Rumah terbakar dan dia akhirat pula kena bakar. Kenapa? Kerana dia lupa kepada Allah. Orang yang menerima musibah dua, satu dia dapat pahala, yang kedua dapat dosa. Allah matikan anak dia mati Allah. Apa Tuhan doling ambil nyawa anak aku? Dia kata Tuhan doling. Siapa yang berkata Allah dengan sifat-sifat yang tercela, orang tu keluar daripada Allah. Anak kita kau itu Allah. Kalau orang kita dengar hati kita. Kalau anak kita dengar hati kita. Kau. Pinjam sekejap. Orang tu kalau umur 10 tahun mati jauh. Anak lagi 2 tahun. Allah ambil dah yang. Nama Ibrahim, demam panas. Kenapa? Jawab ni dah sani ada mati. Lepas kasi harap. Lepas tak kasi hukum. Benar rasio. Bila berlaku kematian, boleh lagi. Dan menangis itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika puteranya Ibrahim meninggal dunia mati umur 2 tahun. Nabi menangis. Yang dilarang yang haram bukan ini. Iaitu
Mengaum. Lagi. Biji sabuk orang panggil. Teriak. Ni yang Nabi kata anna ihawan niyah hafidna yang tukang teriak pada kematian ini masuknya. Jadi sahabat faham tak nangis lagi. Bila Nabi kata masuknya. Tiba-tiba bila Ibrahim alaihissalam anak Nabi yang umur 2 tahun meninggal, Nabi menangis. Sahabat panggil tanya. Ya Rasulullah, kami nangis, mu kata maksudnya ke? Mu nangis tak apa? Tapi sahabat cakap ada aku terjemah lah. Jadi Nabi kata yang dilarang itu ialah merobek-robek baju, menampar-nampar muka, menirik-nirik rambut, merau-rau. Ada mengalir air mata, itu adalah fitrah manusia dibolehkan. Ini faham baik. Kalau jahiliah tapi tengok kalau dalam tali besi, gambar lah waktu pinting kan, ada keluarga mati apa tapi Allah keluarga. Tu Nabi kata, apa? Dia hafidna, tadi teriak itulah maksudnya ni. Dia punya kalau orang Arab itu kalau sudah mati tetapi prolong dah Nabi sabda lah benar. Dah hilang juga. Melayu ni pasal bodoh pun lain. Apa? Jaga boleh tu nak cium mayat tu takut titik air mata bangunlah mayat. Bodoh. Tu buat Melayu. Pula tandang. Macam-macam kau berbodohan mandi-mandi. Tahu? Kucita kalau lakon mayat ayah bangun mula ayah. Kucita bangun mula ayah. Lampu je lepak. Lepak. Kucita itulah tu yang tak boleh lakon. Kucing tergajak. Nah, jemari tuan dia kucita lakon mayat ayah bangun mula. Dah boleh lah. Boleh 10 ekor. Mati mau lakon. Bangun. Mati tak kira lakon. Bangun. Tahu lambat mati. Apa dia tayu lah. Pelik-pelik lah you. Jadi ukur Type C atas ni atau pintu. Type C kan dia akan lukang. Type C tu orang kecil. Ukur lah ketang, ukur tak pintu. Kalau tanya jawab apa tu ukur Type C, ukur tak pintu, buang dia. Ukur tak pintu, saya